Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Penawar Bagi Hati muka surat 45 baris 5 daripada bawah atas. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili Al-Indonesi rahimahullahu taala menunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ini doa kepada bahwasanya tiada seyogia bagi mereka yang berakal, bahawa penat ia pada menuntut akan yang lebih daripada qadar hajat, kerana tiada ada kebajikan padanya. Jadi sambung perbahasan sifat mazmumah yang kelima, iaitu kikir, ataupun dia kata tangkai jering, ataupun dia kata kasih kepada harta. Maka sambung dia kata, menunjuki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ini doa kepada bahwasanya tiada seyogia bagi mereka yang berakal, bahawa penat ia mereka yang berakal pada menuntut akan yang lebih daripada qadar hajat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa hak atas tu, dia kata Allahumma ja'al rizqa ali Muhammadin fid dunya kafafa. Cakap mudahnya, wahai Tuhan, jadikanlah engkau akan rezeki keluarga Muhammad di dalam dunia ini secukupnya. Jadi boleh kita beramal lah dengan doa ni. Tak kurang, tak lebih. Jadi tapi kalau nak berdoa tu jangan kata Ali Muhammad, tukar ke Ali nama kita lah. Contoh kita punya nama ni Ali, maka Allahumma ja'al rizqa ali aliyin fid dunya kafafa. Begitulah. Ali Muhammad, Muhammad lain pula. Kalau kita nama dia Syahmi, Allahumma ja'al rizqa ali Syahmi fid dunya kafafa. Begitulah. Tukar nama ya. Tapi kena faham maksud tu. Wahai Allah Ta'ala, jadikanlah engkau akan rezeki keluarga Syahmi di dunia ini secukupnya. Gitu. Mana tak kurang dan tak lebih. Jadi Nabi SAW berdoa sebegini nak menjadikan dalil, nak tunjuk kata orang yang berakal ni tidak penatkan diri, tidak bersibuk-sibuk diri menuntut benda yang lebih daripada qadar hajat. Qadar yang sepatutnya lah. Yang sepatutnya sehari dia hanya boleh perlu kepada RM50, maka dia pun tak lebih tak kurang. Dia menuntut pada Allah Ta'ala RM50, RM50 sudah. Taklah lajak lebih sampai 100.
derajat lebih sampai 150. Kalau dapat, alhamdulillah. Nak katanya kalau tak dapat, tak payahlah tergesa-gesa pergi korek juga. Sibuk dengan benda tu. Padahal cukup dah. Kita didapat kehidupan yang cukup pun sudah memadai. Alhamdulillah. Makan cukup dah, mandi cukup dah, pakaian ada dah. Apa lagi kan? Tempat dunia ni bukan tempat balasan. Jadi orang yang berakal maksudnya orang yang sempurna akal dia tak akan tuntut benda yang lebih daripada hak sepatutnya. Kemudian dia kata bermula qadar hajat itu. Oh silap. Kerana tiada ada kebajikan padanya. Pada menuntut lebih tadi. Tak ada kebajikan ni makna tak ada kebaikan. Ada kebaikan kalau minta lebih. Ada kalau niat betul lah. Contohnya dia niat nak minta lebih ni ialah untuk bersedekah pada Palestin. Apalah. Sedekah tu bukan seriah. Seriah buat benda je. Sedekah 100 riyal. Ni sial saja. Takbir 14 dah sial masuk tabung. Tak jadi tu. Sial tak boleh makan apa dah sekarang ni. Nasi bujang RM3. Sial nak beli apa? Kitab pun tak ada sial. Kitab pun RM2.5 paling murah. Ni serial ya. Allah lah. Padahal kita punya banyak harta dalam tu. Buatlah 100 riyal. Baru padang dengan orang. Minta lebih ataupun tuntut lebih sebab nak tolong orang. Tak apa tu. Tu tak ada masalah. Nak bantu Palestin ke apa ke. Nak takbir 14 dah. Sehari masuk 100 riyal. Tak apa. Minta apa kerja lebih overtime sebab nak tolong orang. Tak apa. Kemudian dia kata mana tadi? Bermula qadar hajat itu. Apa qadar hajat tu kok mana yang kata qadar hajat ni? Iaitu bersalah-salahan ia qadar hajat dengan sebab bersalah-salahan kelakuan manusia. Bersalah-salahan ni mana? Beza-beza orang, beza qadar hajat. Contoh seorang ni Ahmad, dia kahwin dengan seorang bini, ada 3 anak. Lain qadar hajat dia dengan orang yang kahwin 4 bini, 12 anak. Bezalah. Kalau orang yang ada 1 bini 3 anak mungkin perlu berhajat sebulan tu 5,000 contohnya. Kalau orang yang kahwin 4 bini 12 anak mungkin berhajat kepada 10,000 sebulan contoh. Jadi dia menuntut harta yang qadar 10,000 lah bagi orang yang kahwin 4 ni. Tak boleh lah qadar 5,000, tak boleh, tidak sah ataupun tidak boleh sebab tidak dapat menampung keperluan keluarga 4 bini tu dengan 12 anak. Jadi qadar hajat tu berbeza-beza orang. Ada orang yang qadar hajat makan 2 kali sehari, ada orang 3 kali sehari, ada orang sehari sekali. Jadi lain-lain dah. Tetapi yang dipuji itu qadar yang kuat, ia qadar mengerjakan ibadat dengan sebabnya sebab qadar tadi. Sekarang ni qadar hajat beza-beza. Tapi qadar hajat yang dipuji syarak ialah qadar hajat dengan sekira-kira muat-muat untuk dia ibadat kepada Allah Ta'ala. Cukup lah. Contohnya qadar kenyang. Qadar kenyang yang perlu untuk sekadar buat ibadat seharian. Contoh sehari RM10. Kalau ikut makan nafsu tu boleh sehari RM30. Qadar hajat belaka tu. Tapi kalau RM30 tu qadar nafsu lah sikit, makan banyak sikit. Kalau yang RM10 tu makan qadar-qadar boleh semayang puasa dah lah. Maka yang dipuji syarak ambil hak qadar sikit tu. Dah kalau lebih kurang lah sikit afdalnya, bukan kata dosa. Kemudian dia kata ada pun yang lebih daripada qadar memadai, maka ada padanya pada lebih itu 3 kebinasaan. Kalau kita ambil hak lebih boleh, tapi ada 3 benda yang boleh menyebabkan kebinasaan. Mana 3 tu? Pertamanya menyeru ia harta kepada maksiat. Bila banyak harta maka dia akan selalu ke arah benda yang tak betul kebanyakannya. Contohnya dia akan melabur ke arah pelaburan yang berunsurkan riba contohlah.
Ataupun dia mensalurkan harta untuk berjudi, contoh. Ataupun salur harta untuk bantu pok-pok Israel, contoh. Itu semua membawa harta tu ke arah maksiat kalau begitu. Sebaliknya kalau dia pandai urus harta, tak maksiat, jadi tak ada masalah, tak ada kebinasaan nombor satu ni. Dia ada harta lebih tapi sok-sok sedekah ke madrasah, harta lebih sok-sok belanja ke isteri dia, ke keluarga dia yang susah, itu tak apa. Kemudian dia kata, maka bahwasanya orang yang kaya lebih kuasa atas mengerjakan maksiat daripada orang yang miskin. Maksiat dari sudut mana? Maksiat dari sudut harta. Orang miskin ada juga maksiat, tapi maksiat harta tu payah sikit lah, sebab nak tak ada piti. Kita kata dah dalam kitab fiqh sebut, dalam kitab An-Najmul Wahhaj fi Syarhil Minhaj, disebut bahwasanya miskin ini ialah dia ada qadar lebih daripada separuh keperluan tapi tidak cukup keperluan. Contohnya keperluan seharian dia ialah RM30. Dia hanya dapat RM20 saja, lebih daripada separuh. Maka tu dia panggil miskin. Kalau kurang daripada separuh, contoh sehari perlu RM30, tiba-tiba ada RM12, RM10, hak tu fakir, lebih teruk lagi. Itu fakir. Maka orang yang miskin payah nak buat maksiat sebab dia memerlukan harta tu untuk tampung diri dia sendiri. Berbanding orang kaya, dia dapat tampung dari diri dia sendiri, kemudian hak lebih tu boleh jadi maksiat, boleh jadi taat. Dan setengah daripada memelihara daripada maksiat itu, bahawa tiada kuasa engkau mengerjakannya maksiat. Setengah daripada memelihara maksiat itu ialah tak kuasa engkau mengerjakannya maksiat. Tak ada kuasa ni makna tidak ada khizlan daripada Allah untuk buat maksiat. Khizlan ni lawan pada taufik. Taufik tu khalqul qudrati lit ta'ah. Allah Ta'ala mencipta kudrat untuk buat ketaatan. Hak tu taufik. Kalau khizlan, Allah Ta'ala mencipta kudrat kita untuk kita buat maksiat. Itu khizlan. Jadi kita nak elak maksiat macam mana? Dengan kita ni tak ada kuasa untuk kerja maksiat. Tu ya. Pusing itu ya. Dan sabar pada ketika kuasa itu, kuasa buat maksiat, lebih sukar, lebih payah daripada sabar pada ketika lemah, yakni lemah daripada buat maksiat. Jadi kita sekarang ni contoh seseorang itu lalu seorang perempuan di tengah malam. Kita pun seorang-seorang juga di rumah ni. Maka ketika itu kita ada kuasa untuk berzina dengan dia. Contohnya, bukan kita lah, orang lain. Orang lain ataupun Ahmad tu ada kuasa, ada kemampuan untuk berzina ketika itu dengan perempuan tersebut. Jadi berbanding dengan keadaan yang kedua, yang mana dia boleh berzina juga dengan perempuan tu dalam keadaan banyak orang, jadi lemah sikit lah. Keadaan pertama tak ada orang, kosong, sunyi, jadi dia ada kuasa lebih mantap lagi untuk berzina dengan dia. Berbanding dengan keadaan kedua, dia boleh berzina dengan kawan tu dalam keadaan ramai orang. Jadi keadaan yang kedua ni menyebabkan dia lemah sikit nak buat zina. Keadaan yang pertama kuat sikit nak buat zina tu. Jadi kalau dia bersabar dalam situasi yang pertama, lebih payah daripada nak sabar daripada situasi yang kedua. Sebab apa? Sebab orang yang mampu buat maksiat kemudian sabar itu lebih payah daripada orang yang kurang sikit kemampuan buat maksiat dan kemudian sabar. Di tahap kesabarannya lain-lain kan? Lagi tinggi tahap kesabarannya, lagi tinggilah pahala dia. Lagi tinggilah tahap kesabarannya, lagi tinggilah dia tu boleh elak daripada maksiat. Dan yang kedua, tu yang pertama, punca ataupun tiga kebinasaan, cari lebih daripada hak sepatutnya. Yang kedua pula, bahawa menyeru ia harta kepada bersedak-sedak dengan segala yang harus dan yang halal. Benda harus ya. At-tamattu' bil halal. Bersedak-sedak dengan benda halal. Contoh dia, contoh makan nasi lah. Di Gong Badak kita macam-macam ada nasi.
Nasi padang ada, nasi lauk ada, nasi ayam ada, nasi sotong ada, nasi macam-macam nasi. Jadi kita ni ada lebih duit. Baru saat-saat makan sebelum maghrib, makan lagi pas isyak. Contohlah. Jadi dia sebab apa dia jadi gitu? Sebab dia banyak duit. Dia banyak pitih. Padahal kalau ikutkan, tadi dah makan cukup dah bagi perut dia. Dia makan lagi. Maka orang ni dia berlazat-lazat, bersedak-sedak dengan benda yang halal. Benda halal bukan benda haram. Bukannya ada nasi padang tu ada tahi itik dia, tak ada itu. Nasi biasalah, benda halal, tapi menyebabkan harta yang banyak tadi membawa kepada dia bersedak-sedak dengan benda halal. Nampak macam halal, tapi tasawuf bersedak-sedak dengan benda halal itu satu benda yang perlu diperhatikan. Dari sudut fiqh tak apa, halal haruh. Halal tu haruh dari sudut fiqh, makan apa mampu pun. Tapi kalau tasawuf dia ambil berat. Sebab apa? Sebab orang yang bersedak-sedak dengan benda haruh ni, maka hati dia akan berasa lebih jauh daripada Allah Ta'ala. Sebab dia akan malah ibadat lagi. Makan banyak, jauh dia daripada Allah. Nak zikir payah dah. Nak mayang kau malah. Tahajud kosong. Tahajud malam, tahajud kosong rakaat. Tahajud juga tapi bilangan dia kosong rakaat. Contohlah. Kemudian dia kata, dan apabila adalah badannya seorang biasa bersedak-sedak, yakni bersedak-sedak dengan benda harus, niscaya tiada kuasa ia seorang meninggalkan segala yang harus tadi. Payahlah. Andai kata contoh tiba-tiba tak ada nasi padang, nasi ayam kat sini. Rasa macam tak sedap duduk di atas dunia ni. Rasa macam malah nak buat apa. Dah biasa dah gitu. Sebab tu kita kena latih untuk berpuasa. Puasa pun Allah lah. Beli makanan 10 makanan. Kat pasar Ramadan tu. Beli satu dah lah. Beli juga lebih satu. Beli satu tu buka puasa. Tu pun kalau Masjid Surau tak letak makanan lah. Kalau letak makanan tak payah beli dah. Besar jimat. Tinggal hak lepas tarawih tu makan buah-buah gitu je. Lepas tu minum air kosong, tidur, habis. Lepas tu esok sahur pula. Sahur makan nasi pula. Tu je dah. Tak payah makan banyak-banyak. Makan banyak-banyak ketika puasa bukan lagi sihat, lagi sakit dah lah. Sebab dia tu lama tak makan, lepas subuh sampai maghrib tiba-tiba makan berdebok lagu tu. Lama. Itu satu benda yang membahayakan. Ni lagi 4 bulan lagi nak puasa ni. Lagi 4 bulan ni. Betul lah. 4 bulan 5 bulan ni. Sekejap je. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, niscaya bersangatan kasihnya badan akan harta. Dah dapat makan sedap-sedap, maka jiwa kita, nafsu kita pun nak cari harta banyak juga. Sebab nak tetapkan diri kita sentiasa makan hak sedap-sedap. Bukan salah makan sedap ni, yang habis makan tak sedap pula. Dia bukan masalah makan sedap tak sedap. Masalahnya makan lebih daripada haknya. Sehingga ada perasaan kalau aku tak makan ni berasa kurang ya. Padahal lebih daripada kemampuan, lebih daripada qadar dia. Tapi tapinya makan gini ni kalau kita sendiri tak apalah. Tapi kalau orang jamu tak boleh. Orang jamu kena makan. Contoh kita jadi tetamu orang, kita baru makan tadi. Tamu bawa mari nasi ataupun bawa mari hidangan lah, bihun ke apa ke. Jadi antara adat tetamu tersebut tidak boleh kita kata saya dah kenyang dah makan tadi. Tak boleh. Itu antara adat dia. Lepas tu makanlah walaupun sikit. Tu. Dia panggil ambil hati tu rumah. Tu. Walaupun kenyang dah, makan sikit lah. Bukannya kenyang lajak. Makan sikit, koda boleh kita masuk. Makanlah 3 suap. Lepas tu dia kata, tambah lagi. Kenyang. Tak apa. Sebab apa? Sebab kita dah makan dah. Asal makan. Ni
Pergi rumah orang, oh tak mau, saya kenyang. Oh, buat warak itu. Dia nak warak buat makan ni tak di depan orang. Depan orang ni kena buat macam kita ni jenis banyak makan. Baru orang seronok. Dia nak warak makan seorang-seorang. Kita pergi rumah orang ni bukan je tiap hari. Seminggu sekali gitu ya, habis tahib baru. Nak warak lagi 7 hari lagi. Sehari dia makan banyak. Walimah contohnya. Allah dia makan 3 suap ya. Kononnya nak jaga makanan. Oh, wah warak. Walimah tu kita tambah 2 kali tak apa. Lepas tu balik kau nak jaga makan pula. Lain cerita lah tu. Ni sebab kita dijamu makan. Lepas tu dalam kitab fiqh sebut kalau orang pergi walimah, dia dalam keadaan puasa. Puasa tersebut puasa sunat. Maka sunat dia tu berbuka. Sunat dia tu berbuka. Sebab apa? Sebab nak menggembirakan hati tu rumah. Sebab nak menggembirakan hati tu rumah. Sunat buka. Dia pahala puasa dapat sebab dia asal niat puasa. Lepas tu buka tu lain kali qada lah baliknya sunat tu, tapi sebenarnya sunat, tapi puasa sunat je. Tak ada qada pun, tak ada istilah qada lah. Jadi kalau seorang tu dia puasa sunat pergi rumah orang, orang jamu buka puasa. Siapa suruh pergi rumah orang? Kalau asal memang tak mau pergi rumah orang, asal nak puasa dah tak payah pergi rumah orang lah. Tapi boleh juga gini, kalau tuan rumah tak berasa hati, kita ni dijemput walimah, wajib fardu ain. Lepas tu kita kebetulan waktu tu puasa. Maka kita pun khabar ke tuan rumah, saya ni puasa ni. Tak apalah gitu, bukus ya. Tuan rumah tak berasa apa. Tak apa. Teruskanlah puasa. Tu jaga dia weh. Kalau pergi rumah orang waktu puasa, pergi jaganglah gitu Biasanya orang buat waktu bila? Waktu hari Minggu ya, Jumaat, Sabtu, tak ada orang puasa biasanya. Kecuali Syawal. Syawal ni kena jaga. Syawal ni kalau kita nak buat walimah lah ataupun kenduri apa-apa, yang kita ni orang belajar ni lebih baiknya buat lepas daripada 8 Syawal. Sebab apa? Sebab nak ra'i orang puasa 6 derek. Start 2 Syawal sampai 7 Syawal. Puasa derek, puasa 6. Walaupun kita kata tak ada orang buat, kita lah kena start dulu. Ni 2 Syawal kena ridah walimah. Tahu dah kahwin 2 Syawal 2 walimah dah. Allah. Orang nak puasa derek pun tak dapat dah falilah. Buat apa terpaksa makan dah buat walimah 2 Syawal, nak tolak kan jadi apa pula lagi. Jadi moleknya buat 8 Syawal ke atas. Senang. Andai kata kalau dia tu tak puasa pun, kalau dia tak jenis tak puasa derek, memang boleh makan 8 Syawal. Dan orang yang jenis puasa derek pun boleh makan 8 Syawal. Tak ada khilaf dah. Tak ada orang kata kadang-kadang orang yang puasa derek ni, dia nak dapat fadilat yang dijanjikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Dia nak puasa derek, yang itu yang ikut afdal tu. Nak pergi rumah orang walimah pun berasa salah ya. Tak pergi kan kata pula. Pergi kan kena makan, aku nak puasa. Jadi dilema pula seorang-seorang. Nak pergi tak pergi kan kawan mengata pula lagi awak tak pergi. Padahal duk raya lagi awal-awal ni 5 Syawal ni. Kita rumah tu buka 30 Syawal. 30 Syawal dah rumah tu buka. Tu kat Malaysia. Kalau kat Tani kat Yaman 8 Syawal start baru ada open house. Dan 8 Syawal tu seolah-olah hari raya. Hari raya apa? Hari raya puasa 6. Kita tengoklah Tani tu. Kat Tani sudah lah, tak payah kat Yaman. Tani itu dia seolah-olah ada macam raya puasa 6. Betul-betul dia sambut lah. Dia jamu orang makan 8 Syawal tu. Sebab apa? Dah 6 hari puasa. Daripada 2 Syawal sampai 7 Syawal. Kita 2 Syawal dah puhau. Siapa buat? Perdana Menteri contohnya. Habis kita. Tak makan rugi pula. Macam-macam sedap-sedap situ. Nak makan, nak dapat fadilat puasa derek. Macam mana? Dilema. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Apa tadi?
Dan apabila kasih ia seorang akan harta, niscaya terjadi padanya pada badan seorang tu beberapa kesalahan, beberapa benda yang salah dan dosa, boleh bawa pada dosa. Secara umum lah tu. Bila ada kasih pada harta tu adalah benda-benda dosa yang boleh dia buat dengan harta tersebut, ataupun dengan sifat kasih akan harta itu. Dia boleh menyebabkan dia mencuri sebab nak harta sangat, boleh mencuri, ataupun pergi kepada riba, ataupun macam-macam lah benda-benda haram yang lain yang nak mencapai tujuan sebenarnya nak harta tu. Tu menyebabkan dia masuk ke arah lembah dosa pula. Sabda Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa tu ni. Tengok nombor 2, dia kata huwa min kalami Isa alaihi salam kama rawahu al-Baihaqi wa Abu Nu'aim. Ini adalah sebahagian daripada perkataan Nabi Isa seperti mana diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Abu Nu'aim. Dia kata apa? Hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Artinya, kasih akan dunia itu kepala tiap-tiap kesalahan. Yakni tonggak utama, usul utama menyebabkan seseorang itu berlaku ke arah dosa. Kasih akan dunia, umumlah harta ke pangkat ke, boleh menyebabkan dia tu boleh berlaku dosa. Kerana mula-mula menjatuhkan ia seorang kepada yang syubhat, kemudian kepada yang makruh, kemudian kepada yang haram. Bila nak cari harta dunia lebih, dia akan buat benda syubhat dulu. Benda syubhat ni dia panggil antara halal dan haram, tak dapat ketetapan hukum. Halal tak, haram tak. Tu dia panggil syubhat. Jadi syubhat ni Nabi SAW suruh jauhi. Syubhat suruh jauhi. Lepas tu bila lepas syubhat, duduk sentiasa ada dalam medan syubhat, dia mari pula sekejap makruh atas sikit. Makruh ni memang pasti makruh lah. Kemudian lama kelamaan dia tu masuk pula ke lembah ambil benda haram. Ambil benda haram. Dia step by step. Sebab nak kejar harta tu. Sebab tu orang yang berniaga ke, orang yang bisnes ke, kena ada ilmu muamalat. Supaya tidak terjadi riba, tidak terjadi hutang, hutang yang menyebabkan riba, dan sebagainya. Kena ambil tahu lah pula. Orang berniaga tu fardu ain, kata Syekh Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah dalam Al-Manhajul Qawim. Orang yang nak berniaga fardu ain ambil tahu tentang fiqh muamalat, tentang apa yang nak jual tu lah. Kalau syarikat, ambil tahu tentang syarikat, hukum syarikat. Kalau jual beli biasa, ambil tahu tentang jual beli biasa, supaya tidak terjadi riba ataupun barangan tidak sah jual beli dan sebagainya. Duit ada, tiba-tiba jual beli tidak sah. Mana? Jual beli tidak sah, hasil yang kita dapat juga akhirnya tidak sah. Lepas tu kita guna buat makan minum. Habis hati kita ni dicemari dengan benda harta syubhat ataupun haram. Tu yang tak boleh. Lepas tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, pada zaman dia tak boleh orang berjual beli di pasar melainkan orang tu reti muamalah. Sekarang tak ada dah. Reti tak reti, asal jual lesal masalah. Contohnya jual emas ke. Jual emas tu berat tu. Dia ada syarat dia ketat supaya tak jadi riba. Kena ambil tahu orang yang jual emas tu dan orang yang nak beli emas, supaya tidak terjadi riba. Antara syaratnya ialah apa dia? Mestilah satu majlis. Satu majlis itu maksudnya di kedai tu lah. Dia tak tangguh. Aku beli emas ni, aku beli, bayar dah, bayar. Saya petang aku ambil lah, riba dah. Ataupun aku beri emas dululah, hari petang aku bayar, riba juga, riba lah kau. Ataupun apa lagi ya? Ataupun mah tukar mah. Mah tu dia nak ganti mah baru. Contoh biasanya orang perempuan lah, dia gelang tu contoh dia gelang mah tu harga 10,000. Dia nak tukar gelang besar sikit, gelang besar tu 20,000. Jadi dia pun ambil mah ni tokok 100. Harga apa mah dia yang dah ada ni 10,000.
Jadi nak beli hak tu yang 20,000, maka kena tokok 10,000 lagi lah. Jadi dia pun ambil mah tu yang dia sedia ada, dia pun ambil 10,000 dia bagi. Itu pun riba. Hak tu pun riba juga. Yang sepatutnya macam mana? Yang sepatutnya dia pergi jual dulu. Pergi jual dulu gelang ni. Berapa? 10,000. Bagi gelang tu kat dia, 10,000 kita ambil duit kita 10,000, beli mah lain. Itu yang sepatutnya. Itu yang sepatutnya berlaku. Baru tidak terjadi riba. Dia kadang-kadang kedai dia suka buat gitu. Kedai ni kadang-kadang hak jahil gitu. Kata tak apalah, marilah 10,000 ambil sekali. Memanglah boleh, memang boleh. Tapi jadi riba. Tu hati-hati kalau orang nak tukar emas dengan harga yang lebih tinggi lah. Jadi tukar emas dulu dengan duit. Ni aku nak jual, okey 10,000, mari 10,000 dulu. Ambil 10,000 kita pula 20,000, beli mah yang 20,000 tu. Baru tak jadi riba. Ataupun tak mau juga, kita guna akad lain. Guna akad apa? Bukan akad jual beli. Kita guna akad hadiah contoh, ataupun hibah dia bang. Contoh dia beri mah. Aku hadiahkan kepada engkau hamah ni. Ambil ambil. Kita sebelum tu, kalau kita contohnya kita nak bayar petang, kita nak beli pagi, pukul 10 pagi beli pergi kedai dia. Nak bayar pukul 4 petang. Jadi jangan guna atas jalan akad jual beli, nanti jadi riba. Lepas tu cara lagu mana? Kita guna akad hadiah ataupun hibah. Iaitu dia kata, aku hadiahkan kepada engkau emas ni. Hadiah pukul 10. Saya 4 petang kita dah cocok duit, kita mari kedai dia pula, aku hadiah kepada engkau 10,000 ni. Habis. Tu akad hadiah. Hibah dia bang. Tak jadi riba lah. Ni biasa boleh buat lagu mana? Bila buat beli mah online. Beli mah online. Tu helah dia. Ataupun dengan akad hutang. Saya hutangkan mah kepada kamu sejumlah 10 gram ini contohlah. Lepas tu saya pukul 4 pula dia mari kedai dia. Aku hutangkan kepada kamu 10,000 ini. Okey, masing-masing ada hutang. Lepas tu lepas dapat 10,000, kawan ni dapat mah, aku lepas hutang tu. Aku halalkan hutang tu. Masing-masing halalkan hutang. Maka dapat mah, kawan tu dapat duit. Selesai masalah. Bukan atas dasar akad jual beli. Maka tak terjadilah riba. Tu disebut dalam kitab Fathul Mu'in. Cara untuk elok riba ketika beli mah. Jadi orang nak berniaga kena tahu benda tu. Tak tahu benda tu kok, riba habis. Bila riba haram, bila haram makan. Bila makan jadi dah daging. Lepas tu buat maksiat, tahu ke halal? Senang buat maksiat ke Tuhan. Sebab apa? Dia makan harta riba. Kemudian kata beki mah tu macam mana? Tak cukup. Tak cukup gram yang sepatutnya. Lepas tu? Dia bayar ke kena tu? Mak kita dah ada dah. Lepas tu? Gelang. Jadi dia kenapa? Dia punya hak dia tu. Dia tambah sikit. Okey. Dia itu repair. Repair tu maknanya mesti dia akan ada harga dia. Harga yang kita tambah tu. Harga yang kita tambah tu. Jadi kita bayar harga yang kita tambah tu ialah. Dia yang kita bahas tadi ni, kita nak tukar mah dengan mah tu satu ni. Tu dia tukar mah dengan mah ni maksudnya jual beli mah dengan mah. Tu kalau repair, contohnya satu ketul tu, contoh harga kita kata, okay, boleh nak repair satu ketul ni RM500 contohlah. Maka kita bayar hak 500 tu je lah. Cumanya 500 yang kita nak bayar tadi kena segera lah. Tak boleh tangguh macam tadi juga. Tak boleh kata, buatlah dulu, kita ambil, dia siap repair, kita pun ambil gelang tu, kita pun bayar sekali. Tak boleh lah tu. Tu riba lah. Yang naknya segera. Macam tadi lah, segera bayar 500, dia pun bagi gelang kita. Selesai.
Itu tak ada masalah tu. Jadi kalau contoh harga tu dia kata, oh boleh nak repair ni, harga ni satu sebiji tu RM500. Nak repair ke? Nak repair. RM500 RM500. Dia pun repair. Dia pun bagi gelang, kita yang repair tu cukup, kita pun bagi RM500. Boleh? Selesai. Yang tak boleh tangguh lah macam tadi. Sebab dia macam jual beli mah. Yang satu ketul lah, kita beli satu ketul RM500 tu. Jadi kita kena pergi segera. Yadan biyadin dalam kitab Arab sebut. Yadan biyadin. Ataupun kalau nak tangguh juga, macam tadi kita kata akad hadiah ataupun akad hutang. Itu ya. Dia sebenarnya ulama kontemporari jual beli online ni ada yang kata harus. Adalah macam-macam dia bahas harus juga. Cuma kalau kita nak kembali kepada kitab turas, nak halalkan tu boleh je. Tak payah fatwa kata harus, tak apa. Boleh je kita nak helah kata supaya dia tu boleh tangguh bayar. Kadang-kadang dia nak post online tu, nak post mah tu ambil masa 2-3 hari. Jadi kalau guna akad jual beli, jadi riba lah ikut mazhab Syafi'iynya. Jadi ulama mazhab Syafi'i memikirkan ada helah yang boleh kita guna. Helah itu jadi harus kerana ada hajat. Tapi kalau saya saja tak boleh lah. Saya saja nak main-main. Dia ada hajat nak beli mah tu. Tak apalah, ada hajat lah tu. Jadi ada hajat, helah tu tidak ada masalah. Yang masalahnya kalau helah itu tak ada hajat apa saja buat. Contohnya bab zakat. Zakat ni kita ada zakat harta. Contoh 50,000 dalam bank. Kita pun lagi 2 hari yang nak cukup setahun. Kan dia kena cukup haul. 50,000 pula lebih daripada nisab. Maka lagi 2 hari kalau cukup 50,000, kita kena bayar. Tiba-tiba kita ambil 40,000 beri ke orang atau beri ke adik itu. Lepas tu berlalulah nisab berlalulah haul tersebut tanpa kita cukup nisab. Maka kita tak wajib zakat. Tu dia panggil helah hak jahat rezeki. Helah yang tak sepatutnya. Terdekut dengan Allah Ta'ala. Lepas tu sehari lepas berlalunya haul tu dia minta balik 40,000 tu. Gitu. Tu dia panggil helah. Helah hak teruk lah tu. Tu yang tak mau bayar zakat, jeng lah tu. Tu dengan Allah Ta'ala. Ni yang ada hajat jual beli ni memang dia nak mah. Tu lain. Jadi masalah helah-helah ni, ini dalam bab usul fiqh ada. Dan dalam bab fiqh sebahagian masalah ada dibahaskan. Antaranya tu. Habis banyak Habis kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan yang ketiga daripada kebinasaan menuntut harta lebih, bahawa melalaikan ia seorang daripada zikrullah, yakni ingat Allah Subhanahu wa taala. Dah sibuk dengan harta bila nak ngaji. Sibuk dengan harta bila nak pergi jemaahnya, si OT pas sudah tak pergi jemaah. Mujur tak pergi jemaah. Kalau tak sembahyang, lagi teruk lah tu. Tu. Kalau tak mari ngaji sampai tahap jahil fardu'ain, jeng. Benda sepatutnya dia belajar, dia tak belajar. Patutnya dia belajar bab sembahyang, hak tak lepas lagi dia tak belajar pas sudah sebab sibuk dengan harta. Tu antara benda yang boleh melalaikan dia daripada zikrullah. Kerana berhimpun di dalam hati itu perbantahan dengan umpama kuli. Apa ni? Kerana berhimpun di dalam hati itu perbantahan dengan umpama kuli, dan perhitungan dengan umpama kongsi, dan segala fikiran pada menghasilkan dan pada menambah harta itu mula-mula. Apa dia ni? Tu kuli ke kuali tu? Kuli. Kerana berhimpun dalam hati itu perbantahan dengan umpama kuli,
dan perhitungan dengan umpama kongsi, dan segala fikiran pada menghasilkan dan pada menambah harta itu, mula-mula kemudian pada memeliharanya. Dia ni ni yang bocet mula ni. Tak ada nak cek hari ni. Daurah seharian ini. Tak ada nak baca. Sini waktu mengaji tak ada dobik kau ni. Benda ni. Tak apa, kita tinggal dulu. Minggu depan kita akan datang, kita uras mula. Dia kata, sekalian yang tersebut itu menghitamkan ia harta akan hati. Orang yang lalai daripada zikrullah, orang yang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa ta'ala, akan menyebabkan seseorang itu hitam hati. Hitam hati ni asalnya kerana buat dosa. Dosa satu, hitam hati satu. Dosa dua, hitam hati dua. Batulah dosa tersebut perlu dipadam dengan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab fiqh sebut, orang yang berdosa wajib bertaubat walaupun dosa kecil. Orang yang bertaubat wajib, orang yang berbuat maksiat wajib bertaubat walaupun dosa kecil. Cuma bezanya ialah dosa kecil ni boleh diampun dengan buat amal kebaikan. Contoh, ambil wudu dengan sempurna. Nabi SAW atau kama qala, dia kata apa? Orang yang ambil wudu dengan sempurna ni dapat gugur dosa-dosa dia. Dosa apa tu? Dosa kecil sahaja. Dosa besar tak boleh. Dosa besar wajib bertobat. Orang yang sembahyang sunat tasbih, atas riwayat Imam Tirmizi yang mengatakan disunatkan untuk sembahyang sunat tasbih. Bukan bid'ah. Ada orang kata bid'ah. Sembahyang sunat tasbih tu bid'ah. Dalam sunat Tirmizi ada kaifiat sembahyang sunat tasbih. Boleh tengok situ lah. Dengan sunan Abi Daud. Jadi sembahyang sunat tasbih antaranya fadilat dia ialah menghabiskan ataupun mengampunkan segala dosa-dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Dosa apa tu? Dosa kecil. Jadi spesialnya dosa kecil ni ialah dia boleh diampun dengan amalan. Tetapi kalau kita buat dosa kecil itu dengan ada perasaan menghina ataupun perasaan merendah-rendahkan dosa kecil, automatik jadi dosa besar. Ataupun kita banyak buat dosa kecil, jadi juga dosa besar. Itu disebut dalam kitab Syarah Al-Uddah Was-Silah, kitab Munakahat. Dia bahas berkaitan dengan wali yang berdosa. Jadi dosa ni dia urai pula. Wali yang fasik. Fasik tu berdosa lah. Sama ada berdosa tu dengan makna, fasik tu dengan makna buat satu dosa besar, ataupun kerap banyak buat dosa kecil, ataupun memandang hina, memandang rendah terhadap satu dosa kecil. Nak buat-buat, ni dosa tersebut jadi besar. Dia hakikatnya pada Allah Ta'ala dosa tu besar belaka. Cuma fuqaha ni dia bezakan dosa kecil, dosa besar, nisbah nak faham kata dia ni masih fasik ke masih tidak fasik. Kalau fasik maka tak boleh jadi wali contohnya. Tidak boleh jadi saksi. Saksi anak bulan ke, saksi nikah ke, tak boleh. Kalau dia tu fasik atas pandangan mu'tamad. Jadi sebab itulah ulama fuqaha dia bahas pula dosa kecil, dosa besar macam mana kita nak sabit. Dengan dalil Quran dan hadis, yang mana kalau dalil Quran itu tidak ada hukuman hudud, tidak ada ancaman azab, maka tu dosa kecil. Kalau ada hukuman hudud pada dia, kalau ada ancaman azab pada dia, maka tu dosa besar. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, insya ada tahlil insya-Allah taala.